Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kita telah tiba pada riwayat 3198 yang menceritakan berkenaan tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang tafsiran surah An-Nur dan surah-surah berikutnya. Maka riwayat 3198 berkenaan tentang ayat yang ketiga daripada surah An-Nur, yang mana Allah menyebut tidak digalakkan untuk berkahwin dengan orang-orang yang berzina. Az-zani la yankihu illa zaniyah dan sebagainya. Maka apakah kisahnya? Ada kisah di sini di antara seorang sahabat Nabi dan juga teman baik yang bernama Anak. Riwayat 3198, baca. Maka daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana rajulun, ada seorang lelaki yang dikenali dengan panggilan Marsad bin Abi Marsad radhiyallahu anhu. Maka apakah tugas Marsad bin Marsad ini? Tugas dia adalah wa kana rajulan, dan adalah beliau seorang lelaki yahmilu, yang membawa, ataupun terjemah mudahnya, yang menyelamatkan al-asra, orang Islam yang kena tahan, min Makkah, daripada Mekah, hatta ya'tiya bihimul Madinah, dan dia akan bawa mereka ini sampai ke Madinah. Maka itu tugas dia. Tugas dia adalah menolong orang-orang Islam yang kena tahan dengan penduduk Mekah dan dia selamatkan mereka dan sampaikan ke Madinah. Wa kanat imra'atun, dan adalah seorang wanita baghiyun, penzina ataupun pelacur, tinggal di Mekah, yang dikenali dengan panggilan Anak, Ain Nun Alif Kaf, Anak. Dan Anak ini adalah wa kanat sadiqatul lahu, adalah kawan baik dia, best friend dengan Marsad bin Abil Marsad daripada sebelum Islam. Wa innahu kana wa'ada rajulan min usara Makkah yahmiluh, dan Marsad bin Abi Marsad satu hari telah berjanji dengan seorang lelaki yang merupakan tahanan penduduk Mekah, yahmiluh, yang dia akan bawa pergi, yang dia akan bantu selamatkan orang tersebut sampai ke Madinah. Lalu ketika mana sebelum perjanjian Hudaibiyah, maka banyak orang-orang Islam yang kena tahan, dan Marsad bin Abi Marsad tolong dan bantu sampaikan mereka ini ke Madinah untuk mereka mendapatkan perlindungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata beliau, faji'tu, maka aku telah datang untuk berjumpa dengan orang yang aku patut selamatkan daripada tahanan penduduk Mekah. Hatta tahaitu, sehingga aku telah tiba, ila zilli, pada bayang-bayang tempat berteduh, haitim min hawaiti Mekah, daripada kebun-kebun milik penduduk Mekah. Haid adalah kebun yang berpagar. Haid adalah kebun yang berpagar. Dan pada malam itu adalah fi lailatin mukmirah, pada malam yang bulan penuh. Malam yang bulan penuh, malam yang terang. Maka telah datanglah Anak, wanita pelacur yang merupakan kawan baik kepada Marsad bin Abi Marsad daripada sebelum Islam. Fa absarat sawada dhilli, maka Anak telah melihat akan bayang-bayangku, bijambil haid, berdekatan dengan kebun tersebut. Falamman tahat ilayya,
apabila dia telah melihat aku, maka dia pun kenal. Faqalat, maka dia kata Marsad, ini Marsad kan? Maka aku pun menjawab, ya aku Marsad. Faqalat, maka berkatalah anak, marhaba wa ahla, welcome, welcome, selamat datang. Halumma, jom, fabid indana laylah, jadilah tetamuku malam ni. So kawan baik, sebelum daripada Islam, tapi lepas Marsad dah masuk Islam jarang jumpa. Maka bila lama tak jumpa, dia kata jomlah malam ni jadi tetamu, tinggal dengan aku di rumah. Qal, maka berkata Marsad radhiyallahu anhu, lalu aku menjawab, ya anak, wahai anak, haramallahu zina. Dalam Islam Allah mengharamkan zina. Maka bila anak dengar itu dia menjadi marah. Lalu dia pun berkata, ya ahlal khiyam, wahai penghuni-penghuni kemah, wahai orang-orang Mekah, hadzal rajul, lelaki ini yahmilu usara'akum, sebenarnya sedang menyelamatkan orang-orang yang kamu tahan daripada orang Islam. Qal, maka berkata Marsad, fatabi'ani thamaniyah, maka 8 orang telah mengejarku, wasalaktul khandamah, dan aku telah mengambil jalan Bukit Khandamah. Bukit Khandamah adalah bukit yang paling dekat dengan Bukit Marwah, bukit yang tinggi, Bukit Khandamah, berdekatan dengan rumah kelahiran Nabi. Maka aku telah mengambil jalan di Bukit Khandamah. Fantahaitu, maka aku telah tiba di satu gua, ghar au kafin, di satu gua. Fadakhaltu, dan aku lalu masuk ke dalamnya. Faja'u, maka 8 orang ini telah datang. Hatta qamu ala ra'si, mereka telah berdiri pada kepalaku. Fabalu, dan telah kencing di situ. Kerana mereka tak tahu di mana Marsad, dan mereka kencing di situ. Fadhalla bauluhum, maka menjadilah air kencing mereka tersentuh pada waktu itu kepalaku. Wa ammahumullah, dan Allah telah membutakan mereka daripada dapat melihatku. Mereka tak jumpa pun Marsad walaupun berhampiran. Qal thumma raja'u, kata Marsad, maka 8 orang ini telah kembali. Wa raja'tu ila sahibi, dan aku pun kembali kepada orang yang ditahan yang aku sepatut selamatkan. Fahamaltuhu, dan aku telah membantunya untuk sampai ke Madinah. Wa kana rajulan thaqila, dan adalah sahabat yang aku nak bantu ini adalah seorang yang badannya berisi, badannya berat. Sebab mereka ni dah kena seksa, maka dah tak boleh berjalan. Dah kena seksa, dah kena pukul, dah kena apa. Maka yang kena papah ni adalah Marsad. Itu kerja dia. Dia papah, dia bawa sampai ke Madinah. Hatta tahitu ila Izhir, sehingga aku memapahnya sampai ke tempat yang bernama Izhir. Fafakaktu anhu, maka aku telah membuka daripadanya akbulahu, kalung besi yang melingkarinya, yang mengikatnya. Faja'altu ahmiluhu, maka aku berterusan memikul dan membawanya. Wa yu'yini, dan dia telah meletihkan aku sehinggalah aku tiba di Madinah. Itu dia punya pengorbanan dia. Pengorbanan dia adalah dia bantu menyelamatkan orang-orang yang kena tahan, kena seksa di Mekah dan dibawa ke Madinah. Maka bila aku sampai ke Madinah, aku telah berjumpa dengan Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, ankihu, adakah patut aku bernikah dengan anak? Sebab kami kawan baik daripada sebelum Islam. Adakah patut aku menikahi anak? Maka Nabi SAW berdiam diri dan tidak memberi sebarang jawapan kepadaku hatta nazalat, hingga turunnya ayat Az-zani la yankihu illa zaniyah. Orang lelaki yang berzina tidak akan menikahi kecuali orang perempuan berzina. Au musyrikah, ataupun dia akan menikahi wanita musyrik. Wazaniyah, dan perempuan yang berzina tidak akan bernikah dengannya kecuali lelaki penzina ataupun orang musyrik. Maka Nabi SAW bersabda, ya Marsad, wahai Marsad, dan Nabi baca ayat tadi, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Maka sabda Nabi, fala tankihha, maka wahai Marsad, janganlah kamu menikahi anak. Maka ini kisah berkenaan tentang penurunan ayat yang ke-3 daripada surah An-Nur. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan ini. 3199, teruskan.
Maka Sa'id bin Jubair berkata, aku pernah ditanya berkenaan tentang dua orang yang melakukan li'an. Li'an maksudnya saling melaknat. Nanti kita akan baca secara ringkasnya. Li'an berlaku apabila seorang suami dia nampak dan dia yakin isterinya berzina, namun pada waktu itu dia tidak mempunyai bukti, dia tak ada bukti, maka pada waktu itu dia akan bersumpah seperti mana yang bakal kita baca. Maka isteri pula bila kena tuduh, maka dia kena bersumpah. Maka dia kena bersumpah menafikan akan sumpah suaminya. Bila kedua-dua bersumpah, maka berlakulah perpisahan untuk selama-lamanya, tak boleh berkahwin semula. Maka berkenaan tentang al-mutalainan, dua orang yang melakukan li'an, suami isteri. Maka Sa'id bin Jubair telah ditanya pada waktu pemerintahan Mus'ab bin Zubair, ayufarraqu bainahuma, adakah mereka berdua ini dipisahkan selama-lamanya? Maka kata Sa'id bin Jubair, fama daraitu ma aqul, aku tak tahu apa yang patut aku katakan. Fakumtu, maka aku telah bangun daripada tempatku dan pergi ke rumah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fasta'zantu alaih, aku minta izin untuk masuk. Maka dikatakan kepadaku oleh ahli keluarganya, innahu qail, Abdullah bin Umar sedang berehat tengah hari. Qailulah, qail bermaksud qailulah. Abdullah bin Umar sedang berehat waktu tengah hari. Fasami'a kalami, maka tiba-tiba Abdullah bin Umar telah mendengar suaraku. Lalu dia berkata, Ibnu Jubair, udkhul, masuk. Ma ja'a bika, tidaklah menjadikan kamu datang kecuali ada keperluan. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, fadakhaltu, aku telah masuk. Fa idza huwa muftarishun, maka adalah beliau pada waktu itu berbaring. Barda'ata rahlin, pada pelana untanya. Rahal unta. Dia sedang baring di atas pelana untanya. Fakultu, maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, dua orang yang telah melakukan li'an, ayufarraqu bainahuma, adakah akan dipisahkan selama-lamanya antara mereka berdua? Maka berkata Abdullah bin Umar, subhanallah, maha suci Allah, na'am, bahkan dipisahkan antara mereka. Maka Abdullah bin Umar mula membawa cerita berkenaan tentang ayat yang ke-6 daripada surah An-Nur sehinggalah beberapa ayat selepas itu. Maka kata Abdullah bin Umar, inna awwala man sa'ala an dhalika, orang yang mula-mula bertanya tentang li'an adalah Fulan bin Fulan. Nanti kita akan baca namanya pada riwayat yang lain. Dalam riwayat ini tak disebut namanya. Atan Nabiyya, maka lelaki ini telah datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, ara'aita, maklumkanlah kepadaku, sekiranya salah seorang daripada kami ra'a, telah melihat imra'atahu, istrinya, ala fahishatin, sedang melakukan perbuatan keji, iaitu zina, kaifa yasna, apa yang dia patut buat. Kalaulah ada seorang suami, dia nampak isteri dia sedang melakukan zina, apa yang patut dia buat? In takallama bi amrin azim, kalaulah dia membuat aduan dalam keadaan dia tak ada saksi, maka pada waktu itu dia melakukan satu perkara yang besar. Wa in sakata, kalaulah dia pilih untuk berdiam diri kerana tak ada saksi, saksi untuk zina kena ada 4 orang, barulah sabit zina pada waktu itu. Dan kalaulah pada waktu itu dia pilih untuk diam, maka dia diam untuk perkara yang besar. Fasakatan Nabi, maka Nabi SAW diam dan tidak memberikan jawapan kepada orang tersebut. Falamma kana ba'da dhalika, maka selepas daripada itu, atan Nabiyya, maka atan Nabiyya, dia datang lagi jumpa dengan Nabi SAW, barulah dia terangkan, innalladzi sa'altuka anhu, sesungguhnya orang yang aku telah bertanya kepada Tuan tentang perbuatannya, qad ibtulitu bihi, sungguh aku adalah orang yang diuji tentang itu. Sebenarnya itu adalah isteriku, wahai Rasulullah. Aku nampak dia melakukan zina dengan orang lain, tapi aku tak ada saksi. Maka apa yang patut aku buat? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa ayat yang ada dalam surah An-Nur, firman Allah, wallazina yarmuna azwajahum, dan orang-orang lelaki yang menuduh berzina isteri mereka, namun walam yakul lahum syuhada, dan tidaklah bagi mereka sebarang saksi, dia tak ada 4 orang saksi, illa anfusuhum, kecuali hanya diri mereka sahaja sebagai saksi. Maka bagaimanakah cara dia? Kena buat li'an. Fasyahadatu,
maka persaksian yang sah di sisi syarak untuk seorang tadi adalah arba'u syahadatin billah, hendaklah dia bersumpah sebanyak 4 kali. Pada waktu itu arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin, hendaklah dia bersumpah sebanyak 4 kali, dan dalam sumpah itu hendaklah dia berkata bahawa sesungguhnya dia benar dalam dakwaan yang mengatakan isterinya berzina. Innahu laminas sadiqin. Dan pada sumpah yang kelima, wal khamisah anna la'natallahi alaih, dia bersumpah bahawa laknat Allah ke atasnya jika dia adalah daripada kalangan orang yang berdusta. Maka 5 kali sumpah. 4 kali yang dia adalah orang yang benar, dan 1 kali laknat Allah ke atasnya kalaulah dia berbohong dengan dakwaan isterinya berzina. Lalu macam mana isteri nak mempertahankan diri pula? Maka pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, firman Allah, وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ, dan hendaklah mempertahankan dirinya daripada kena hukuman, bahawa isterinya pun kena bersumpah 4 kali. Dan 4 kali ini isterinya berkata, bahawa suaminya adalah berdusta. Suaminya berdusta. Dan pada sumpah yang kelima, isteri dia akan bersumpah dengan nama Allah, bahawa kemurkaan Allah akan menimpanya kalaulah dia tergolong di kalangan orang-orang yang, kalaulah suaminya adalah benar pada dakwaannya. Maka bila suami bersumpah 5 kali, isteri bersumpah 5 kali, maka pada waktu itu jatuhlah perpisahan, jatuhlah firak di antara mereka berdua. Maka boleh lihat ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta khatamal ayat, sehingga hujung ayat. Qal, maka berkata perawi, fada'ar rajula, maka Nabi SAW telah memanggil si suami. Fatalahunna, maka Nabi telah bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Wa wa'adhahu, Nabi bagi nasihat kepada si suami. Wa dhakkarahu, dan mengingatkannya. Wa akhbarahu, dan memberi perkhabaran kepada si suami bahawa azab dunia adalah lebih ringan daripada azab akhirat. Jangan dia menuduh isterinya dengan tuduhan yang tak betul. Faqal, maka suami berkata, la, tidak, wallazi ba'athaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutuskan kamu wahai Muhammad dengan kebenaran, ma kadzabtu 'alaiha, aku tak pernah berbohong tentang tuduhan kepada isteriku tersebut. Summa thanna, maka suami pun bersumpah 5 kali. Summa thanna, kemudian Nabi mengulangi lagi benda yang sama kepada si wanita pula, memberi nasihat kepadanya, memberi peringatan dan memberi makluman kepadanya bahawa azab Allah di dunia lebih ringan berbanding azab akhirat. Faqalat, maka berkatalah wanita tersebut, la wallazi ba'atha bil haqqi, tidak, demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, ma sadaqa, tidaklah suamiku itu berkata benar. Dia menafikan. Fabada'a bir rajul, maka dimulakan sumpah dengan lelaki. Maka lelaki bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah, bahawa sesungguhnya innahu laminas sadiqin, dia adalah di kalangan orang-orang yang berkata benar. Dan pada sumpah yang kelima, dia akan bersumpah dengan nama Allah, bahawa anna la'natallahi alaihi, laknat Allah ke atasnya jika adalah dia daripada kalangan orang-orang yang berdusta. Maka ini proses dia. Lelaki dulu sebanyak 5 kali. Summa thanna, kemudian akan diulangi oleh si isteri. Fasyahidat, maka isteri akan bersumpah sebanyak 4 kali sumpah dengan menggunakan nama Allah. Innahu laminal kadhibin, bahawa suami telah bercakap bohong. Dan pada sumpah yang kelima, dia akan bersumpah bahawa sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpanya jika adalah dia daripada kalangan, jika adalah suami dia daripada kalangan orang-orang yang berkata benar. Bila dah berlaku kedua-dua li'an, suami sumpah, isteri sumpah, yang mana bererti ada salah seorang yang bohong tapi tak ada bukti, maka Nabi SAW akan memisahkan di antara mereka berdua. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sahal bin Sa'ad. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jelas ke jelas? Terus 3200. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
sesungguhnya seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah. Maka dalam hadis ini kita tahu antara sahabat yang pernah melalui situasi li'an namanya adalah Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anha. Maka dia pun telah qadhafa, mengatakan berzina isterinya di sisi Nabi. Dan isterinya berzina dengan siapa? Dengan Syarik bin Sahma. Maka Nabi SAW telah bersabda, Al-Bayyinah, bawa saksi. Kalaulah isteri kamu berzina, bawa saksi. Dan kalaulah engkau tak ada saksi, maka engkau akan dijatuhkan hukuman sebat kerana haddul qadhaf. Kerana engkau telah menuduh isteri kamu berzina dalam keadaan tak ada saksi. Maka Nabi kata begitu, Al-Bayyinah wa illa haddun fi zahri. Bawa 4 orang saksi, kalaulah tidak engkau akan dicemeti pada belakang kamu dalam kurungan disebabkan haddul qadhaf, hukuman kerana menuduh orang lain berzina. Qal, maka Hilal berkata, idza ra'a ahaduna, wahai Rasulullah, adakah apabila salah seorang daripada kami melihat ada lelaki lain bersama dengan isteri dia nampak isteri dia berzina, ayal tamisul bayinah, adakah dia ada waktu nak mencari saksi? Bagaimana dia nak mencari saksi? Sebab dia nampak isterinya sedang berzina dengan lelaki lain. Maka Nabi SAW terus berkata, Al-Bayyinah, bawa saksi. Wa illa haddun fi zahri. Kalaulah tidak, engkau akan dijatuhkan hukuman pada belakang kamu. Qal, maka berkatalah Hilal, berkatalah perawi, Hilal bin Umayyah telah berkata. Apa kata Hilal bin Umayyah? Walladhi ba'athaka bilhaq. Demi zat yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, wahai Rasulullah. Innahu lasadiq. Sesungguhnya aku berkata benar. Walayanzilanna fi amri. Dan pasti Allah akan menurunkan berkenaan tentang urusanku. Ma yubarri'u. Apa yang membebaskan belakangku daripada disebat. Maka turunlah ayat panjang lebar daripada ayat yang ke-6 daripada suratul Nur hinggalah ayat yang ke-9 yang kita baca tadi. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh isteri mereka dengan berzina, walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan tidak mempunyai sebarang saksi kecuali hanya diri sendiri. Fasyahadatu ahadihim, maka persaksian yang diterima daripada salah seorang daripada mereka adalah 4 kali bersaksi bahawa sesungguhnya dia berkata benar. Faqara'a, maka Nabi telah baca sehinggalah tiba pada ayat yang ke-9. Qal, berkata perawi, fansarafan Nabi, maka Nabi SAW telah pergi. Fa'arsala ilaihima, Nabi utuskan seseorang untuk panggil kedua-duanya, Hilal bin Umayyah dan juga isteri dia. Faja'ahu, maka kedua-duanya datang kepada Nabi. Maka bangunlah Hilal bin Umayyah dan dia telah bersaksi dalam keadaan Nabi SAW bersabda, Inna Allah ya'lamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui bahawa sesungguhnya salah seorang daripada kamu sedang berdusta. Fahal minkum ta'ib, maka ada tak di antara kamu orang yang nak bertaubat? Allah tahu takkan dua-dua benar, mesti salah seorang daripada kamu berbohong. Maka ada tak yang nak bertaubat, sabda Nabi. Maka pada waktu itu Hilal bin Umayyah telah bersumpah. Summa qamat, kemudian bangun pula si isteri. Fasyahidat, dan dia pun bersumpah. Falamma kanat, maka tak kala tiba pada sumpah yang kelima. Yang mana pada sumpah yang kelima, sumpah dia berbunyi bahawa aku bersumpah dengan nama Allah, anna ghadaballahi alaiha, bahawa sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpaku, in kana minas sadiqin, kalaulah suamiku ataupun kalaulah lelakiku berkata benar. Qalu, maka berkata para sahabat, laha, kepada wanita, innaha mujibah, berhati-hati jangan lafazkannya, kerana sumpah yang kelima ini akan melazimkan laknat Allah, akan mewajibkan laknat Allah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata Abdullah bin Abbas, fatalakkaat, maka wanita si isteri ini dia mula melambat-lambatkan, tabatta'at, dia tak terus bersumpah, dia melambat-lambatkan. Wa nakasat, dan dia telah pada waktu itu menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya. Hatta zananna, kata Abdullah bin Abbas, sehingga kami menyangka bahawa dia akan menarik balik
dan dia pada waktu itu akan membuat pengakuan. Namun tiba-tiba dia berkata, la afdahu qaumi sa'iral yaum. Aku tidak akan memalukan kaumku untuk selama-lamanya. Maka bila si isteri pun bersumpah, suami pun bersumpah, maka sabda Nabi SAW, absiruha, perhatikanlah wanita ini. Fa in ja'at, maka jika dia melahirkan anak, akhal, yang besar matanya, sabiral al-yatain, pada waktu itu besar punggungnya, khadal lajassaqain, lebar betisnya, yang mana ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan dia adalah anak kepada penzina yang bernama Allahumma salli ala sayyidina Syarik bin Sahma. Sabda Nabi, kalaulah bayi yang lahir keadaan dia mengikut Syarik bin Sahma, maka sabda Nabi, fahuwa li Syarik bin Sahma, anak ini adalah daripada air mani Syarik bin Sahma. Faja'at bih, maka wanita ini telah melahirkan anaknya. Kadzalika, sama yang seperti mana Nabi SAW sebutkan mata, punggung dan betisnya. Maka Nabi bersabda, laula, kalaulah tidak, disebabkan apa yang Allah telah putuskan dalam Al-Quran, yang mana orang-orang yang melakukan li'an tidak ada dijatuhkan hukuman, lakana lana, maka pasti adalah untuk kami dan untuk wanita ini sya'nun, pada waktu itu tugasan, iaitu daripada sudut rejam dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Baca wahakadha. Terus 3201. Maka kisah ni panjang. Jap, kisah ni panjang. Lebih kurang 3 muka surat. Dah 12:45. Kita sambung dua setengah nanti insyaAllah. Kita sambung 2:30. Sebab kisah ni panjang, kita nak baca sampai habis. Kisah bagaimana Aisyah kena fitnah oleh orang-orang munafik, yang mana Aisyah difitnah melakukan zina. Kita baca hadis ni jam 2 suku ataupun 2:30 insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insyaAllah jam 2 suku ataupun 2:30 buat yang berkelapangan.